Okey, kali ini kita masuk bab 8 iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. So kita akan tengok 8.1 berkaitan dengan pembangunan ekonomi iaitu kita akan kaji 8.1.1 berkaitan dengan rancangan pembangunan 5 tahun. Boleh? Okey. So secara keseluruhannya, apa yang murid-murid nak belajar untuk bab 8 ini adalah 3 bahagian yang utama. Yang first one, kita tengok pembangunan ekonomi yang ada 2 cabang. Yang kita nak kaji rancangan pembangunan 5 tahun. Lepas tu, kita akan tengok dasar pula. Dasar pembangunan ekonomi. Okay, itu sahaja berkaitan dengan bahagian 1. Bahagian 2, kita akan tengok pembangunan dan perpaduan bangsa. Itu more to pembangunan sosial. Okay, pembangunan sosial. So, kita ada rukun negara, dasar pendidikan, akta bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan juga sukan untuk perpaduan. Okay. Sementara bahagian yang terakhir adalah berkaitan dengan Malaysia ke arah negara maju iaitu berkaitan dengan wawasan 2020. Boleh? Okey, so itu adalah secara keseluruhan bab 8. Okey, so hari ini kita akan masuk bahagian yang pertama. Okey, so tajuk bab 8 adalah pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Okey, so semuanya berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan untuk bab 8. Okey, mengapa? Okey, ini adalah disebabkan kita cuba tengok dasar-dasar British di tanah Melayu. Semua dasar British yang diperkenalkan di tanah Melayu ini adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka. Okay. So dengan itu, kalau murid-murid masih ingat, bab 10 tingkatan 4, British telah memperkenalkan ekonomi moden. Okay. Telah memperkenalkan ekonomi moden untuk mengautkan keuntungan. Okay. So, kita ulang kaji sikit. Apakah ciri-ciri ekonomi moden? Iaitu ia berlandaskan semua ciri ini. Iaitu penggunaan mata wang. Okay, cikgu besarkan. Okay, iaitu penggunaan mata wang, pengenalan institusi bank, penggunaan teknologi tinggi dan sistem pengurusan yang cekat. Okay. Tetapi ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British ini begitu asing bagi penduduk peribumi. Okay. So lantaran daripada itu, penduduk peribumi ataupun penduduk tempatan terus ketinggalan dalam sistem ekonomi tradisional ataupun sistem ekonomi sara diri. Boleh? Dan menjelang kemerdekaan, tanah Melayu telah menghadapi pelbagai kepincangan yang ditinggalkan oleh penjajah. Okey, menghadapi banyak kekurangan. So dengan itu pembangunanlah baik dari segi ekonomi ataupun sosial diperlukan untuk kesejahteraan rakyat. So, kita punya tajuk pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan bagi bab 8. Okey, so hari ini kita akan fokus kepada pembangunan ekonomi dulu. Okey, so bagaimana pembangunan ekonomi negara dilaksanakan? Iaitu melalui rancangan pembangunan 5 tahun. Boleh? Okey, kalau boleh, kita teruskan. Ini dia. Rancangan pembangunan 5 tahun dibahagi kepada 2 tahap. Okey, ini tahap 1 dan tahap 2. Okey, tahap 1 ada 3 rancangan ini iaitu rancangan Melaya pertama, rancangan Melaya kedua dan rancangan Malaysia pertama. Okey, itu under rancangan pembangunan 5 tahun tahap pertama. Tahap kedua pula ada 4 rancangan. Bermula daripada rancangan Malaysia kedua until ke-5. Okey, so murid-murid boleh tambah tahun-tahun di tepi ya. Okey. Dan rancangan pembangunan 5 tahun tahap kedua ini dikenali sebagai, ini namanya RRJP1. Okey, apa itu RRJP1? Iaitu Rangka Rancangan Jangka Panjang 1. Okey, sekali lagi. Rangka Rancangan Jangka Panjang 1. Dan ia dilaksanakan
di bawah satu dasar yang dipanggil sebagai Dasar Ekonomi Baru, okay, ataupun DEB, okay, yang tamat pada 1990, iaitu sini. Okay. So apabila DEB tamat, okay, diteruskan rancangan pembangunan 5 tahun di bawah dasar ini, iaitu DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional, yang menyambung hasrat DEB ini sehingga tahun 2000. Boleh? Okey, so itu secara keseluruhan berkaitan dengan rancangan pembangunan 5 tahun yang dibahagi kepada 2 tahap, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Boleh? Okey, so untuk slide ini kita akan bincang the first rancangan, iaitu rancangan Melaya pertama. Okey, ini dia tahap 1. Kita tengok the first rancangan Melaya pertama. Okey, kita cuba tengok apakah matlamat, apakah objektif ataupun apakah tujuan rancangan Melaya yang pertama. Okey. So ini dia. Matlamatnya semua fokus di kawasan luar bandar dulu. Okey. Rancangan ini dia membangunkan kawasan luar bandar untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Okey, sebab luar bandar ini kulang diberi tumpuan oleh British sewaktu penjajahan British. So, matlamat utama bangunkan kawasan luar bandar dan mengurangkan kadar kemiskinan. Dan satu lagi, nak merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara bandar dan luar bandar. Okey, ini 3. Nombor 4, dia nak memperbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara. Okey, mengapa nak memperbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara? Supaya negara kita tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Okey, so itu adalah objektif ataupun tujuan rancangan Melaya pertama. Okey, so kalau murid-murid nak tambah isi ni pun boleh, iaitu berkaitan dengan penekanan dan perhatian yang diberikan oleh rancangan Melaya pertama adalah dalam sektor ekonomi, sosial dan awam. Okey, sekarang kita tengok perhatian terhadap sektor ekonomi, apakah yang menjadi tumpuannya. Okey, Okey, sektor ekonomi kita tengok, iaitu pembukaan tanah baru untuk pertanian digiatkan. Okey, dan hasil pertanian dipelbagaikan. Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secala ladang digalakkan. Okey, dan perusahaan melombong biji timah diperluaskan. Okey, itu adalah perhatian yang diberi dalam sektor ekonomi. Okey. Sektor sosial, pelbagai perkhidmatan diberi perhatian, contohnya seperti pendidikan, kesihatan, perhubungan. Okey, sementara dalam sektor awam, infrastruktur seperti balai polis, ken tentera, pejabat pos, mahkamah, rumah kaki tangan kerajaan juga diberi tumpuan. Okey, boleh? So, itu adalah berkaitan dengan matlamat dan juga penekanan. Boleh? Okey. So, di bawah rancangan ini, 2 agensi utama kerajaan yang terlibat adalah RIDA dan FELDA. Okey, RIDA dan FELDA. Sekarang kita tengok apakah fungsi RIDA dulu. Okey, fungsi RIDA. Fungsi RIDA, ini RIDA adalah Rural Industrial Development Authority. Okay, so rural industry di kawasan desa lah. Okay, so first, dia membeli pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil. Okay, dan menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan. Dan nombor 3, membantu pemasaran hasil pertanian. Okay, boleh So, boleh ingat kalau industri desa ini memang orang Melayu kan. So, orang Melayu kebanyakan tinggal di kampung pada waktu itu. So, ini mungkin menjadi first one. Okay, murid-murid boleh taruh number 1 di sini. First, menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan. Second, memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil. Baru 3, membantu pemasaran hasil pertanian. Okay, ini adalah fungsi RIDA. Boleh? Okey, sekarang kita tengok fungsi ataupun peranan FELDA pula.
Okey, so ditubuhkan pada 1956 sebagai badan berkanun. Okey, masih ingat apa maksud badan berkanun yang murid-murid telah belajar bab 7? Okey, ha? Okey, fungsi felda. Felda ini, dia punya tugas memang membuka tanah. Okey, boleh ha? Okey, so sekarang kita cuba tengok dia punya fungsi. Okey, 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Second, meningkatkan hasil pertanian negara. Nombor 3, membuka tanah untuk pertanian. Nombor 4, membuka tanah sebagai pertempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas. Okey, boleh. Okey, kalau boleh kita pun boleh susun isi. Okey, mungkin first one. Murid-murid boleh kata felda fungsinya membuka tanah untuk pertanian. Okey, kalau membuka tanah untuk pertanian, okey, kaitkan dengan isi ini, dia dapat meningkatkan hasil pertanian negara. Okey. Nombor 3, membuka tanah sebagai pertempatan baru yang dilengkapi dengan kemudahan asas. Okey, tambah isi sini. Di mana penduduk luar bandar yang miskin telah dipindah masuk ke dalam pertempatan baru ini untuk menjadi petani moden. Okey, boleh? So, ini adalah pembukaan tanah sebagai pertempatan baru. So, kaitkan dengan isi ini dapat meningkat taraf hidup masyarakat luar bandar. Okey, boleh? So, ingat felda membuka tanah. Okey, so dua jenis tanaman yang dibeli tumpang oleh felda adalah getah dan kelapa sawit. Boleh? Okey, so pada waktu itu kerajaan sangat prihatin terhadap pembangunan kawasan luar bandar. So lantaran daripada itu, satu kementerian telah ditubuhkan iaitu Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Telah ditubuhkan oleh kerajaan yang diketuai oleh Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein yang selaku Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, so peranan kementerian ini adalah menyeraras dan menjayakan segala program pembangunan luar bandar. Okey, so itu adalah fungsi Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Dan untuk tujuan ini, RIDA dan FELDA telah diletak di bawah kementerian ini. Okey, boleh? So itu adalah berkaitan dengan dua agensi kerajaan di bawah rancangan Melaya yang pertama. Okey, so sekarang kita akan kaji sejauh mana keberkesanan rancangan Melaya pertama ini. Okey? Okey, so jawapannya kurang memberangsangkan. Okey, mengapa? Mengapa rancangan Melaya pertama kurang memberangsangkan? Okey, kita cuba tengok apakah sebab. Okey, disebabkan ancaman komunis iaitu semasa zaman darurat. Okey, so menyebabkan sejumlah perbelanjaan negara terpaksa dialih kepada keselamatan negara. Dapat? Okey. Dan juga satu lagi sebab disebabkan kejatuhan harga komoditi, getah dan biji timah di pasaran dunia. Okey? Boleh? So, kurang memberangsangkan bagi rancangan pembangunan 5 tahun ini, iaitu rancangan Melaya pertama. Boleh? So, itu sahaja apa yang murid belajar dalam rancangan Melaya pertama. Okey? So, ini rumusannya. So, murid-murid telah belajar apakah matlamatnya, penekanan yang diberi dalam 3 sektor tadi, agensi yang terlibat 2, kementerian yang ditubuhkan dan sejauh mana keberkesanan. Boleh ya? Okey, itu dia. Ini matlamat, penekanan 3 sektor. Okey, ini adalah berkaitan dengan 2 agensi. Okey. Ini kementerian yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk bangunkan kawasan luar bandar dan keberkesanannya. Okey, itu secara keseluruhan murid-murid belajar berkaitan dengan rancangan Melaya pertama. Okey, kita jumpa sesi yang seterusnya.